Halo Malaysia, terima kasih kerana sudah menonton video ini. Sebelum kita bermula, sila pertimbangkan untuk tekan butang subscribe, like dan share. Berita perkembangan politik semasa dalam negara, perkembangan negara dan semuanya ada di dalam channel ini. Terima kasih kerana sudah menonton. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat kasih sekalian. Berita hari ini dipetik daripada Malaysia Kini. Dana RM600 bilion tak ada apa nak disorokkan, kata Tengku Zafrul. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan terkini politik di Malaysia. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Tengku Zafrul Abdul Aziz hari ini berkata, tidak ada sebarang yang mahu disembunyikannya daripada pihak berkuasa berhubung isu dana bernilai RM600 bilion ringgit dikendalikan kerajaan terdahulu. Menjanjikan kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, dia berkata setakat ini dia masih belum dihubungi agensi berkenaan untuk diambil keterangannya. Setakat ini, tak ada panggilan daripada SPRM. Kalau dapat panggilan, sudah tentu saya akan bekerja sama. Tak ada benda, yang kita hendak sembunyikan, katanya di Kuala Lumpur. Dia yang berkhidmat sebagai Menteri Kewangan dalam dua kerajaan berbeza sebelum ini, iaitu menjadi Menteri Kewangan di mana Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin dan menjadi Menteri Kewangan sekali lagi di mana Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Berbeza sebelum ini dikaitkan dengan isu dana yang mungkin disalahguna PN ketika pengerusi gabungan itu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Semalam, portal berita The Vibes yang memetik sumber melaporkan Tengku Zafrul dijangka dipanggil SPRM yang menyiasat cara dana berkenaan diuruskan. Selain senator terbabit iaitu Tengku Zafrul, dua nama lain yang dipetik laporan berkenaan ialah Muhyiddin Yassin sendiri serta bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Menurut Tengku Zafrul, buat masa ini, dia enggan mengulas lanjut berhubung isu berkenaan, sebaliknya mahu menunggu perkembangan lanjut. Jika ada apa-apa yang perlu dijelaskan, Kementerian Kewangan boleh memberi penjelasan, katanya. Mengulas lebih lanjut, Tengku Zafrul berkata, apa yang lebih penting ditekankan ialah pihaknya tidak akan menyembunyikan sebarang maklumat berkaitan isu berkenaan. Sudah tentu kami lebih daripada bersedia untuk bekerja sama jika saya mendapat panggilan SPRM, katanya. Muhyiddin sebelum ini sudah menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan kesediaannya disiasat. Semalam Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dia akan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk meneliti isu dana berkenaan dan beberapa kemungkinan penyelewengan yang berlaku. Sementara itu, berucap di majlis yang diadakan di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Tengku Zafrul berkata SIM Darby Motors akan mengimport rangkaian kenderaan elektrik EV BYD dan ia menjadi permulaan perkembangan masa depan dalam pasaran pengguna domestik dan pembuatan. Dia juga menyatakan insentif yang pertama kali diumumkan dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan semula oleh pentadbiran baru akan terus meningkatkan pemilikan dan pembuatan EV iaitu kenderaan elektronik di Malaysia dengan matlamat 15% jumlah nilai industri menjelang 2030. Sekian saja perkongsian berita untuk hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila komen. Demikian berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye. Salam sejahtera kepada seluruh rakyat Malaysia. Selamat petang tuan-tuan dan puan-puan yang saya amat kasih sekalian. Berita hari ini dipetik daripada Malaysia Kini. Dana RM600 bilion tak ada apa nak disorokkan, kata Tengku Zafrul. Sebelum itu, jangan lupa untuk tekan butang subscribe supaya anda tidak ketinggalan untuk mengikuti perkembangan terkini politik di Malaysia. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri
Tengku Zafrul Abdul Aziz hari ini berkata, tidak ada sebarang yang mahu disembunyikannya daripada pihak berkuasa berhubung isu dana bernilai RM600 bilion ringgit dikendalikan kerajaan terdahulu. Menjanjikan kerjasama penuh kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM, dia berkata setakat ini dia masih belum dihubungi agensi berkenaan untuk diambil keterangannya. Setakat ini tak ada panggilan daripada SPRM. Kalau dapat panggilan, sudah tentu saya akan bekerja sama. Tak ada benda, maafkan saya, yang kita hendak sembunyikan, katanya di Kuala Lumpur. Dia yang berkhidmat sebagai Menteri Kewangan dalam dua kerajaan berbeza sebelum ini, iaitu menjadi Menteri Kewangan di mana Perdana Menterinya adalah Muhyiddin Yassin dan menjadi Menteri Kewangan sekali lagi di mana Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob menjadi Perdana Menteri. Berbeza sebelum ini dikaitkan dengan isu dana yang mungkin disalahguna PN ketika pengerusi gabungan itu Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Semalam, portal berita The Vibes yang memetik sumber melaporkan Tengku Zafrul dijangka dipanggil SPRM yang menyiasat cara dana berkenaan diuruskan. Selain senator terbabit iaitu Tengku Zafrul, dua nama lain yang dipetik laporan berkenaan ialah Muhyiddin Yassin sendiri serta bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin. Menurut Tengku Zafrul, buat masa ini, dia enggan mengulas lanjut berhubung isu berkenaan, sebaliknya mahu menunggu perkembangan lanjut. Jika ada apa-apa yang perlu dijelaskan, Kementerian Kewangan boleh memberi penjelasan, katanya. Mengulas lebih lanjut, Tengku Zafrul berkata, apa yang lebih penting ditekankan ialah pihaknya tidak akan menyembunyikan sebarang maklumat berkaitan isu berkenaan. Sudah tentu kami lebih daripada bersedia untuk bekerja sama jika saya mendapat panggilan SPRM, katanya. Muhyiddin sebelum ini sudah menafikan dakwaan tersebut dan menegaskan kesediaannya disiasat. Semalam Perdana Menteri Anwar Ibrahim berkata dia akan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk meneliti isu dana berkenaan dan beberapa kemungkinan penyelewengan yang berlaku. Sementara itu, berucap di majlis yang diadakan di Pangkalan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM, Tengku Zafrul berkata SIM Darby Motors akan mengimport rangkaian kenderaan elektrik EV BYD dan ia menjadi permulaan perkembangan masa depan dalam pasaran pengguna domestik dan pembuatan. Dia juga menyatakan insentif yang pertama kali diumumkan dalam Belanjawan 2023 yang akan dibentangkan semula oleh pentadbiran baru akan terus meningkatkan pemilikan dan pembuatan EV iaitu kenderaan elektronik di Malaysia dengan matlamat 15% jumlah nilai industri menjelang 2030. Sekian saja perkongsian berita untuk hari ini. Jika ada sebarang pertanyaan, sila komen. Demikian berita untuk hari ini. Kita jumpa lagi di video yang seterusnya. Stay safe, stay healthy. Bye-bye.